Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Profesor Dr. Muhammad Zaidi bin Muhammad Ajazi selaku pensyarah subjek pendidikan global dan antarabangsa. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk kesan negatif globalisasi, iaitu permainan atas talian atau permainan video yang akan menjejaskan pendidikan remaja di Malaysia. Saya Ahmad Imran bin Abdul Razak yang memegang nombor kad metrik 4191001961 akan membentangkan sebentar lagi. Teknologi maklumat dan komunikasi telah berkembang pesat seiring dengan era globalisasi. Melalui teknologi yang sedia ada, jadi dia menghasilkan alat-alat elektronik seperti telefon pintar, komputer riba, tablet dan banyak lagi. Jadi daripada perkembangan teknologi dan maklumat ini terhasillah permainan atas talian. Jadi apakah permainan atas talian itu? Permainan atas talian ini dimainkan melalui aplikasi, sama ada menggunakan peranti seperti telefon pintar tadi, seperti komputer riba, komputer, tablet dan lain-lain tadi. Jadi dia menggunakan peranti lah. Dan ia mampu menghubung dan mengakses ke seluruh dunia. Ketika bermain, kita boleh mengakses ke seluruh dunia. Dan dia hanya menggunakan rangkaian internet sahaja untuk dimainkan. Kita sudah kenal apa itu permainan atas talian tadi. Jadi kita lihat pula apakah kesan daripada permainan video tersebut ataupun permainan atas talian. Jadi suka ataupun tidak, ia mesti mendatangkan kesan yang baik ataupun kesan yang buruk, kesan positif ataupun kesan negatif. Kita lihat daripada kesan positif. Yang pertama, ia boleh tambah kenalan baru. Bila kita bermain, kita akan berjumpa dengan orang yang baru dan akan menjadikan kita ni seorang yang friendly dan mempunyai ramai kawan. Yang kedua, meningkatkan kemahiran bersosial. Nak suka ataupun tidak, kita akan cuba untuk berinteraksi antara satu sama lain. Perkara ini akan menyebabkan kita meningkatkan kemahiran kita bersosial di dalam alam maya. Yang ketiganya ialah mengurangkan tekanan perasaan. Terdapat satu kajian yang mana ia dilakukan di Australia, yang mana permainan atas talian ataupun permainan video ini dapat mengurangkan tekanan dan dapat menghilangkan daripada kemurungan. Dapat keluar daripada kemurungan. Itu kajian yang dilakukan di Australia. Kemudian yang terakhir ialah ia juga dapat menjana pendapatan sampingan. Seperti yang kita maklum, ada seorang gamers yang bernama Solos, yang dikenali dengan Solos. Ia telah membeli sebuah kereta sport. Kereta sport iaitu kereta Mustang. Okey, jadi kita lihat pula kepada kesan-kesan yang boleh mendatangkan kesan negatif daripada permainan video tersebut. Yang pertama ialah kesan buruk terhadap kesihatan. Bagaimana boleh dikatakan permainan atas talian boleh mengakibatkan kesan buruk terhadap kesihatan? Hal ini berlaku demikian kerana kebanyakan daripada golongan ini lebih mementingkan permainan tersebut berbanding diri mereka sendiri. Akibat terlampau taksub dengan permainan tersebut, mereka akan meninggalkan waktu makan. Jadi, apabila corak pemakanan sudah tidak lagi mematuhi jadual yang sepatutnya, badan mereka akan mengalami kekurangan zat dan nutrisi yang secukupnya bagi melawan penyakit dan sebagainya. Tambahan pula masa tidur mereka juga terganggu. Sebagai manusia normal, kita perlu berehat dan tidur 8 jam sehari. Sekiranya masa mereka habis di permainan tersebut, mereka pastinya akan mengantuk dan tidur di siang hari. Tidur yang berkualiti sangat penting bagi meneruskan aktiviti setiap hari dengan lancar. Okey, baik, kita tengok yang kedua. Yang kedua ialah merenggangkan hubungan kekeluargaan.
Antara kesan permainan atas talian atau permainan video yang tidak terkawal kepada remaja adalah hubungan kekeluargaannya semakin renggang. Hal ini kerana mereka tidak meluangkan masa mereka dengan ahli keluarganya kerana terlalu sibuk dengan permainan video dan banyak memberikan alasan apabila ditegur. Contohnya, ketika sedang menunggu makanan yang dipesan di restoran, ahli keluarga sepatutnya berinteraksi dan bergurau senda bagi mengeratkan hubungan silaturahim mereka. Melalui interaksi antara ahli keluarga akan dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan supaya menepati pepatah bagai air dicincang tidak akan putus. Jadi apa yang kita faham, ia dapat merenggangkan hubungan kekeluargaan. Yang pertama, dia banyak menghabiskan masa dia di dalam bilik dan tidak bersosial di antara ahli keluarga. Kemudian kita tengok yang ketiga, ia mengakibatkan adab dan akhlak. Suka ataupun tidak, ia mesti akan menyebabkan adab dan akhlak. Kenapa saya berkata begitu? Remaja akan menjadi seorang individu yang tidak tahu bersosial dan berinteraksi dengan baik akibat daripada ketagihan permainan video. Seperti yang saya jelaskan di atas, ramai dari mereka yang mengeluarkan kata-kata kesat tanpa mereka sedar ketika bermain permainan video. Jadi, yang kita faham nanti, bila mereka bermain, sedar ataupun tidak sedar, mereka akan mengeluarkan kata-kata kesat seperti, tak naklah saya katakan di sini. Okey? Mereka akan mencarut, memaki hamun. Mereka lebih bermain dengan menggunakan perasaan dan emosi mereka. Tidak menggunakan secara profesional. Jadi seterusnya, ia juga dapat membuang masa. Kerana apa? Kerana terlampau, kerana tidak ada jadual harian. Jadi dia banyak membuang masa dan banyak menghabiskan masa di dalam permainan atas talian dan juga permainan video tadi. Dan yang terakhir, ia berfikiran jumud. Dalam kita tidak sedar, sekiranya ketagihan terhadap permainan video semakin dibiarkan dalam diri seseorang remaja, ianya akan menjadikan mereka seorang yang berfikiran jumud. Sebab apa? Hal ini kerana mereka tidak berusaha dalam mencapai cita-cita yang lebih tinggi dan tidak berusaha untuk memajukan diri. Perkara ini adalah punca daripada terlampau seronok menghabiskan masa dengan permainan video sehingga mereka tidak mengambil peduli tentang dunia luar. Hanya ini yang kita tak nak. Okey, globalisasi kita wajib, kita mesti ambil tahu tentang dunia luar semasa perkembangan. Jangan jadi seperti katak bawah tempurung. Kita sudah lihat kesan-kesan yang ada pada permainan atas talian, iaitu kesan positif ataupun kesan yang buruk ataupun kesan negatif. Jadi bagi menghadapi kesan-kesan yang negatif, saya mencadangkan yang pertama, kita perlu membuat satu jadual harian. Kita susun antara pembelajaran dan juga permainan tadi. Kemudian yang pertama, membuat jadual harian. Kemudian kita hadkan masa untuk bermain. Sebagai contoh, kita hadkan masa untuk bermain yang bermaksud satu hari kita boleh bermain selama 2 jam sahaja. Okey, kita selitkan permainan atas talian. Kalau dah terlampau suka untuk bermain, jadi kita hadkan masa. Kita main bergantung, bersandarkan kepada masa yang telah ditetapkan. Jangan lebih dan jangan ada yang kurang. Kalau contoh, satu hari 2 jam sahaja untuk kita bermain. Kita boleh selitkan selepas kelas yang pertama bermain setengah jam. Okey, kemudian pada sebelah petang kita boleh bermain pada setengah jam yang kedua. Jadi sudah cukup 1 jam. Pada malam kita boleh selitkan setengah jam lagi. Begitulah sebagai contohnya. Kemudian yang ketiga, bermain secara profesional. Jadi kita lihat pada kesan yang negatif tadi, dia mengeluarkan kata-kata yang kesat. Jadi yang mana adab dan akhlak mereka ni terjejas. Kita kalau ingin bermain secara profesional. Profesional yang bermaksud tidak menggunakan perasaan dan emosi mereka sehingga kan mereka terlampau marah, terlampau suka dan sebagainya, sehingga mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya. Jadi secara profesional, kita bermain secara profesional. Jangan menggunakan emosi dan juga perasaan. Kemudian antara kita nak menghilangkan ketagihan, antara yang mampu buat ni,
ialah nyah pasang, iaitu kita boleh uninstall. Lepas kita dah buat jadual harian, hadkan masa, bermain secara profesional pun semua tak jalan, jadi kita boleh nyah pasang terus, uninstall terus, buang terus dan jangan download lagi. Kita buang semua mainan yang ada di telefon pintar kita. Dan yang terakhir kembali ke jalan yang benar, iaitu kita dekatkan diri kita kepada Tuhan, yang mana kita lebih utamakan akhirat berbanding dunia. Bila kita dah pentingkan akhirat, maka dunia ni kita anggap kecil sahaja. Jadi kita anggap dunia ni tidaklah penting. Dunia ini hanya bersifat sementara dan akhirat buat selama-lamanya. Kesimpulannya adalah ibu bapa sangatlah penting untuk memainkan peranan di rumah bagi memastikan pendidikan remaja agar tidak ketinggalan. Jadi ibu bapa peranan utama di rumah, lebih-lebih lagi pada waktu PKP ini, pembelajaran anak-anak semuanya dilakukan di rumah. Jadi ibu bapa lah yang memainkan peranan untuk memastikan anak mereka tidak ketinggalan dalam pembelajaran. Yang kedua, remaja itu sendiri perlu sedar akan kepentingan pembelajaran dan keemasan masa. Kepentingan masa lah. Remaja itu sendiri perlu sedar. Kita panggil ada kesedaran di dalam diri kita. Okey, kemudian yang ketiga, banyakkan beriadah bagi mengisi masa lapang yang jauh lebih berfaedah. Bila kita mempunyai masa lapang seperti sebelah petang, kita lebih bermain di luar ataupun kita mengisi masa lapang kita dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan faedah. Jadi jangan isi masa lapang kita ini dengan permainan itu. Itu akan menyebabkan kita membuang masa sahaja. Dan kesan negatif dominan daripada kesan yang positif. Kita ambil iktibar daripada permainan atas talian ini. Tidak dinafikan ia ada juga kesan-kesan yang positif, tetapi kesan negatif ini lebih dominan daripada kesan positif. Jadi kesan negatif ini lebih banyak kita lihat berbanding kesan positif. Jadi apa yang perlu kita buat? Lebih baik kita tinggalkan. Sebab apa? Dia lebih mempengaruhi kesan-kesan yang negatif saja. Wallahu a'lam bissawab. Itu sahaja daripada saya, Ahmad Ain bin Abdul Razak. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.